Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya wakil daripada kumpulan Corona Baby akan mempersembahkan tajuk perkembangan dari perspektif psikologi Islam. Falsafah Islam dalam perkembangan manusia. Falsafah Islam didirikan atas asas yang penting iaitu tauhid, rububiyah iaitu ketuhanan, khalifah dan al-falah yang bermaksud kejayaan. Perkembangan menurut Islam sebenarnya tertumpu kepada aspek perkembangan manusia yang mengandungi persekitaran fizikal, rohani dan sosio-budaya. Perkembangan kanak-kanak dan remaja dari perspektif Islam. Banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mengisyaratkan tentang bagaimana perkembangan manusia dari perspektif Islam. Abdullah Ibn Abbas dan lain-lain menerjemahkan bahawa manusia diciptakan dari nutfah, iaitu titisan, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, dan seterusnya. Terdapat kategori di mana perkembangan kanak-kanak dan remaja dari perspektif Islam, iaitu tahap bayi sehingga 2 tahun. Anak pada waktu ini pertama kali melihat dunia. Mereka digalakkan untuk diberikan nama yang baik yang dapat menjadi doa dan menyusui anak selama 2 tahun. Firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Seterusnya tahap kanak-kanak 2 hingga 7 tahun. Terbentuknya kerangka tauhid untuk anak dan ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mengajar tauhid pada anak. Seterusnya tahap tamyiz iaitu 7 hingga 10 tahun. Seseorang menjadi Abdullah iaitu hamba Allah dan sudah bertanggungjawab untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tahap amrad 10 hingga 15 tahun. Seseorang dipersiapkan untuk menjadi khalifah iaitu wakil Allah di bumi untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah segala keburukan. Konsep yang diperkenalkan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Seterusnya adalah perkembangan dewasa dari perspektif Islam. Dewasa awal. Menurut Gumi, pertumbuhan dan perkembangan yang berlaku pada masa ini akan memiliki kematangan yang penuh dari segi fizikal dan intelektual dari masa ke masa. Tahap taklif, iaitu 15 hingga 40 tahun. Kewajipan untuk menjadi Abdullah, iaitu hamba Allah dan khalifah, pemimpin yang baik. Memiliki pengetahuan tentang bagaimana menjalin hubungan dengan Allah. Memiliki kemampuan untuk melakukan ibadat sunat sebagai tambahan. Dewasa pertengahan antara umur 40 hingga 60 tahun. Berlakunya tahap futuh iaitu umur 40 ke atas mengalami kecerahan batin dan memperoleh futuh iaitu kematangan spiritual. Seperti mana yang kita maklum, Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Al-Ghazali ada menyebut fasa ini sebagai fasa Aulia wa Anbiya, di mana seseorang dituntut berperilaku seperti kekasih dan Nabi Allah. Seterusnya dewasa akhir 60 tahun dan ke atas. Berlaku penurunan pada tahap fizikal dan mental. Lemah dan mudah terkena penyakit. Penyakit seperti delirium dan Alzheimer. Dalam firman Allah, surah Ar-Rum ayat yang ke-54 yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Peranan manusia sebagai abid dan khalifah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai abid dan sebagai khalifahnya di atas bumi. Abid yang bermaksud haruslah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khalifah mereka yang menjalankan amanah Allah dengan memiliki fungsi-fungsi tertentu seperti kepimpinan dan kepribadian dalam mematuhi hukum-hukum Allah. Perkembangan psikologi Islam telah berkembang seiring dengan perkembangan ilmu.
Peranan Abid dan Khalifah dalam perkembangan psikologi menjelaskan bahawa kehidupan manusia adalah melalui proses yang bertahap dan secara berterusan, iaitu melibatkan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia mempunyai corak dan pola tertentu yang akan diterapkan dalam manusia walaupun individu tersebut adalah berbeza. Konsep fitrah dijadikan pendekatan yang dipraktikkan dalam memahami manusia, termasuklah kewujudan manusia dan ciri-ciri yang ada pada manusia. Peranan ini membantu perkembangan psikologi dengan memberi panduan bagi menghadkan unsur-unsur tertentu agar tidak mengatasi ajarannya. Sekian, terima kasih.